Boleh nampak? Boleh? Boleh. Boleh nampak? Okay, boleh nampak. Alhamdulillah. Alright, so untuk subchapter seterusnya ialah dia teori lah. Dia berkaitan dengan teori. Okay. Okay, antaranya kat sini, ni subchapter yang terakhir iaitu knows the problem of national income. Kita kena pastilah apa masalah-masalah yang timbul yang terdapat di dalam national income accounting. Okay, masalah-masalah yang terdapat. Okay, yang pertama kita kena define problem relate to national income. Okay, kemudian kita kena list. Okay, kita senaraikan problem yang relate to the national income. And then kita discuss the problem of national income accounting. Alright, antara problem yang timbul ialah difficulty to calculating national income. Kemudian B, difficulty to compare national income between time periods. C, difficulty to compare national income between country. Alright. Okay, kemudian yang keempat ialah anda kena tahu factor that's affecting national income lah, faktor-faktor yang memberi kesan kepada national income. Kemudian last sekali ialah kegunaan. Okay, kegunaan national income data. Ni apa guna kita kira national income lah, pendapatan negara. Okay, so kita akan tengok satu persatu. Okay, untuk teori biasanya saya akan panggil lah beberapa orang mungkin untuk tolong bacakan lah nota yang ada di dalam nota ni. Okay, kita tengok yang pertama. Okay, tengok yang pertama. Saya ada contoh-contoh dah, sebab siapa yang ada buku Deviga tu dia boleh rujuk muka surat 303 hingga 305 lah. Siapa yang ada buku ekonomi yang ditulis oleh pensyarah UiTM ni, Deviga ni. Okay, pensyarah UiTM Shah Alam maksudnya. Okay. Siapa yang ada buku economics yang ditulis oleh Deviga, okay, dia 303 hingga 305 buku surat dia lah. Okay, siapa yang tak ada dia tak apalah. Okay, macam kelas anda mungkin ramai yang tak ada. Kalau kelas DAT2A ramai yang ada. Alright, so untuk kesukaran tu, okay, antara kesukaran kita difficulty in calculating national income ada beberapa kesukaran lah. Okay, problem yang pertama ialah problem on non-monetized sector. Okay, kemudian problem on illiteracy, problem of expertise, okay, problem on less sophisticated machinery, problem of double counting, problem of false information, dan problem of multi-occupation. Okay, so kita akan tengok satu persatu lah. Okay, kita tengok masalah yang pertama. Okay, ni difficulty combination ni lah. Okay, dia dalam nota ni memang terlampau ringkas lah dia punya tu. Okay. Ni the countries, the national income. Ini nota ni memang terlalu ringkas lah. Okay, dia use. Okay, tak apa, saya akan jelaskan daripada secara mudah dia lah. Okay. Alright, sebab tu saya katakan kalau anda ada buku dia lebih lengkap lah banding nota. Kalau nota kelas ni dia terlampau simple dia punya point dia tu. Okay, semua ada lagi ke situ? Halo. Okay. Ada kan? So diingatkan kriteria untuk mengesahkan kehadiran tu. Okay, macam biasalah. Alright, mesti Masalah kehadiran tu mesti masuk tim, buka kamera dan buat latihan lah yang diberi dan kemudian hantar ke dalam kita punya inilah. So hari ni. Okay, so kita tengok satu persatu. Alright. Okay, yang pertama difficulties in calculating national income, problem on non-monetized sector. Okay, problem on non-monetized sector. So masalah ini berlaku, okay, kita nak kira national income ni sekiranya ada non-monetized. Okay, non-monetized maksudnya ialah apabila sebuah negara tu dia tak menggunakan wang lah sebagai pemudah cara dia, okay, sebagai urus niaga.
Terutama kepada negara-negara yang mundur lah. Negara mundur kadang dia masih mengamalkan sistem barter, dia masih lagi tukar barang. Kadang-kadang di pedalaman tu tak gunakan duit pun kan, dia cuma tukar barang kan. Contoh beras dengan sayur dan sebagainya. Itu yang masalah pertama lah. Okay, masalah pertama ya. Kemudian problem of illiteracy. Okay, masalah ni biasanya yang masalah yang di awal-awal ni kebanyakannya ia melibatkan mereka negara-negara yang mundur lah. Okey, negara-negara yang mundur. Okey, negara mundur dia akan ada masalah ni lah, illiteracy. Okey, kemudian masalah problem of expertise. Tak ada kepakaran untuk mengira national income lah. Kalau di Malaysia ni ada pakar-pakar, doktor-doktor yang dalam bidang statistik tu. Okey, dalam bidang kewangan dan kawanan dia boleh kira lah berapa pakar-pakar ekonomi pun ada kan kalau di Malaysia ni. Tapi kalau negara-negara yang mundur, okey, negara dunia ketiga yang kadang tengah bergolak dan sebagainya, dia akan ada masalah lah. Okay, dia akan ada masalah dari segi expertise. Okay, dan yang ketiga ialah problem of less. Okay, dia ada problem of less sophisticated machinery. Yang ni less, ini machinery ni maksudnya alat lah, maksudnya alat ataupun mesin untuk mengira national income. Kalau di Malaysia ni tak ada masalah lah, kita ada pelbagai software, kita ada komputer yang boleh memudahkan lah kan untuk kira. Kemudian ada pakar-pakar yang boleh membuat sistem untuk memudahkan pengiraan. Tetapi kalau ada setengah negara-negara yang mundur tu agak sukar kan, dia tak ada untuk mengira. Okay, so problem A, B, C, D ni biasanya yang melibatkan negara-negara yang mundur lah. Okay, negara-negara yang mundur. Okay, kemudian yang masalah E, F, G ni terjadi di semua negara. Okay, tak kira mundur ataupun tidak. Okay, tidak kira mundur atau tidak, ia terjadi di ketiga-tiga buah negara lah. Okay, jadi di ketiga-tiga buah negara, yang pertama ialah problem of double counting. Double counting ni maksudnya terkira pendapatan negara tu terkira dua kali. Okey, terkira dua kali. Antaranya mungkin ada setengah rakyat di negara tu dia buat dua kerja dalam satu masa yang sama kan. Problem double counting lah, terlebih kira lah pendapatan tu, menyebabkan kesilapan kat situ. Okey, kemudian F, problem of false information. Okey, problem of false information ni ialah salah maklumat lah. Mungkin apabila pakar-pakar dia mengambil maklumat kan, pekerja-pekerja statistik ni dia ambil maklumat, kemudian yang memberi maklumat tu memberi maklumat yang salah. So itulah yang berlaku lah, false information. Kemudian G, problem of multi-occupation. Okay, multi-occupation ni ialah apabila dalam sebuah negara tu mungkin ada yang bekerja lebih daripada satu pekerjaan lah. Mungkin siang dia kerja tetap, malam dia kerja part time kan, bawa Grab dan sebagainya. Okay, so itulah timbul masalah multi-occupation. Macam ni kita nak mengira national income dengan tepat lah. Okay. Alright, okay. Halo, ada tak kelas? Masih ada kak? Okay, itu antara problem-problem yang terdapat lah. Cuma yang problem yang di awal tu kebanyakannya untuk negara-negara mundur lah. Okay, negara-negara dunia ketiga lah yang yang bergolak kan, yang dia punya negara miskin lah maksudnya. Okay. Baik. Okay. Alright, siapa yang ni boleh cari jugalah. Malahan kalau anda nak cari isi kan, kalau macam tak sempat cari buku dan sebagainya, boleh je cari dalam internet pun banyak sebenarnya. Okay, isi-isi yang anda boleh dapat. Tapi ni anda kena tahulah ada 6 masalah. Tapi dalam soalan biasanya mungkin dia tak minta 6, mungkin dia minta 3 ke 4 ke kan, ataupun 2 ke problem. Jadi so anda kena state, kena nyatakan dan juga kena terangkan lah. Okay, masalah-masalah yang timbul semasa kita nak mengira national income. Okay, seterusnya ialah ni difficulty to compare national income between antara tempoh masa lah, between time period, tempoh masa. Antaranya ialah
Okey, general price label, di mana price label ni dia akan bertukar-tukar. Tu yang masalah lah timbul Okey, harga barang ni atau harga produk dan servis ni kadang dia akan bertukar-tukar kan. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Okey, kemudian quality of good and service. Okey, itu pun nak menjadi satu masalah lah. Okey, sebab kita nak bezakan compare. Contoh untuk contoh 10 tahun yang lepas dengan sekarang, beza kan, betul tak kualiti barang dan perkhidmatan tu. So tu yang agak sukar tu lah. Alright. Okey, kemudian yang C, population, occupation atau total population. Biasanya population ni daripada segi jumlah penduduk. Okey, kalau penduduk tu sekarang ni penduduk macam dulu mungkin tak ramai kan. Sekarang ni mungkin penduduk dah ramai. So agak berbeza dan mungkin population pun berbeza. Kalau dulu mungkin tak ramai warga asing yang bekerja dalam Malaysia, sekarang ni mungkin dah ramai. Itu yang salah jugalah. Okey, kemudian pattern or income distribution, dari pembahagian pendapatan pun masalah jugalah. Okey. Kita nak membezakan di antara zaman contoh 5 tahun dahulu dengan sekarang ini. Okey, itu daripada segi difficulties to compare national income between time period. Okey, sini kita tengok difficulties to compare national income between country. Ini pula daripada segi kita nak membezakan di antara negara-negara lah. Contoh negara Malaysia dengan Singapura kan. Ataupun negara Malaysia dengan negara lain lah, negara Amerika Selatan, Brazil dan sebagainya. So memang agak banyak sikit lah. Okay. Sebab setiap negara tu kadang dia berbeza. Dia punya undang-undang dia, peraturan dia kan. Antaranya adalah konsep of national income. Alright, konsep national income mungkin negara-negara lain tu dia berbeza lah dia punya konsep kan. Okay, kemudian different treatment of item. Okay, kemudian pattern of income distribution dari segi pembagian pendapatan tu berbeza. Okay, pattern of expenditure pun berbeza kan. Kadang-kadang itulah yang menyebabkan kita agak sukar. Kemudian unpaid productivity. Okay, general price level, working hours, foreign exchange rate. Satu ni foreign exchange rate ni ialah kadar mata wang lah. Okay. Itu antara kesukaran lah kita nak membezakan pendapatan negara, sesebuah negara dengan sebuah negara yang lain. Okay, itu antara kesukaran-kesukaran lah yang dihadapi. Okey, seterusnya kita tengok kepada factor affecting national income. Okey, factor affecting national income. Okey, faktor yang memberi kesan lah kepada national income antaranya ialah quality and quantity of factor of production. Alright. Kemudian level of technical knowledge and uses of modern technology. Kemudian level of specialization ni ialah dia punya kepakaran kan, specialization lah. Kemudian political stability. Political stability ni pun main peranan juga kan. Kalau ada politik yang stabil, kerajaan yang stabil, so national income akan lebih better lah sebenarnya. Ini antara faktor-faktor yang mempengaruhi national income. Okey, kemudian last sekali ialah the use of national income data. Okay, so siapa yang ada buku Deviga tu boleh rujuklah muka surat 302 hingga 303. Muka surat 302 hingga 303 lah. Okay, the use of national income data, standard of living comparison. Okay, dia sebagai kita nak ukur tahap kehidupan. So kalau anda tengok contoh di Singapura, okey, dia punya national income dia lebih tinggi daripada Malaysia. Itu menunjukkan yang rakyat dia lebih berpendapatan tinggi lah. Okey. Kemudian yang kedua, economic performance over time, dari segi performance ataupun prestasi ekonomi. Kemudian yang ketiga, national planning. Okey, macam mana national planning ni? Okey, di mana national planning maksudnya plan ataupun rancangan kerajaan. Macam mana kerajaan nak buat rancangan ekonomi. So dia berdasarkan national income ni lah. Dia berdasarkan national income. Kita kan ada rancangan Malaysia ke berapa dan sebagainya. So ia berdasarkan dirujuk juga national income sebagai national income data sebagai salah satu rujukan lah untuk membuat rancangan. Okay, national planning. Kemudian sectoral contribution. So kita boleh tengok jugalah dekat national income data ni, kita boleh tengok sektor apa yang menyumbang kepada pendapatan yang lebih tinggi lah. Okay, sektor apa? Sektor pengeluaran ke, sektor servis dan sebagainya. Okey, yang kelima, ekonomi polisi. So ekonomi polisi boleh ditetapkanlah berdasarkan pendapatan negara tu lah.
Right, kemudian inflationary and deflationary gap. Yang ni inflationary ni ialah harga lah. Okay, kita boleh tengok lah harga barang mana yang turun, mana yang naik. Kemudian yang ketujuh, national expenditure. So kerajaan dia boleh rancang lah perbelanjaan kerajaan nak lebih ke arah mana. Mungkin ada bidang yang kurang tu dia boleh tambah lah perbelanjaan ke arah supaya pendapatan dalam sektor tersebut lebih boleh meningkat. Kemudian 8, public sector. Okay, so public sector ni yang awam lah, sektor awam. Okay, sektor awam pun menggunakan national income ni untuk membuat contoh untuk membuat projek ke dan sebagainya kan, untuk melaksanakan pendidikan, penubuhkan sekolah-sekolah dan sebagainya. Okay, dan last sekali yang ni tak ada kat sini tapi dalam buku ada distribution of income. Okay, so kita boleh nampak lah. Okay, pendapatan negara ni data dia kita boleh tengok. Okay, pendapatan tu banyak dapat daripada bidang mana lah, daripada mana income tu datang dari sebuah negara tersebut. Okay, dah selesai. Okay, ada soalan nak kelas?